Apa yang dikaitkan dengan kesedaran emosi kendiri, iaitu mengenali perasaan diri dan sebab berperasaan demikian. Kalau kita boleh ambil contoh, diri kita ini malas, tidak yakin diri. Jadi kalau kita dapat perasan diri kita macam itu, mesti ada kesedaran supaya bangkit, supaya kita boleh menidakkan sikap demikian, emosi demikian yang boleh menjurus ke arah kemusnahan. Sebab itu kesedaran emosi pada diri kita, kita boleh kenal apa yang boleh membantu kita supaya terus cemerlang. Jadi kesedaran emosi dah melibatkan di dalam diri masing-masing. Bukan orang lain yang boleh bantu diri kita, kita sendiri yang kena sedar apa emosi yang boleh membantu kita untuk terus maju. Apabila kita sudah tahu kita ni malas, lepas itu mudah rendah diri, tidak yakin diri. Apabila kita dah boleh kenal pasti, kita cegah dia dan cari apa yang boleh memberi motivasi kepada kita. Jadi seterusnya pengurusan emosi diri kita. Jadi di situ kita dah mengetahui cara mengawal dan bertindak mengikut perasaan yang bersesuaian dengan cara yang sesuai. Seperti yang saya beri contoh tadilah, kalau kita ada diejek orang ke, ada orang cuba nak membangkitkan rasa marah kita, di situ kita boleh tahu cara mengawal, bertindak mengikut yang sesuai. Sebab itu kita sesama Islam ni, dalam Islam pun dah mengajar kalau ada kita marah ke apa semua, kita istighfar dulu, kita kontrol dulu, kita tarik nafas dulu, supaya apabila keadaan yang tidak baik itu boleh hilang. Sebab itu kalau kita marah, kalau yang dalam Islam kan, kalau kita ada dua orang yang bergaduh sedang berdiri, sebaiknya salah seorang duduk untuk cool down keadaan, supaya di situ nampaknya cara mengawal dan bertindak itu dengan tepat, supaya tidak ada berlakunya sebarang pergaduhan yang berlaku. Yang berkaitan dengan motivasikan diri, di situ kita mesti ada perasaan motivasi yang positif. Di situ kita ada perasaan gairah untuk terus berjaya, ataupun antusiasme yang membantu kita supaya kita sentiasa berusaha dan mempunyai sikap yang optimis dan yakin diri bahawa kalau kita ada penggerak dalaman kita untuk terus maju ke hadapan, tidak mustahil sesuatu perkara yang kita rasa mustahil dihadapi tetap kita lepas. Kan kita dalam hidup kita ini ada sesuatu yang mengekang kita untuk berusaha. Jadi kita cantas, lebih baik cantas dan kenal pasti apa daya penggerak yang boleh membantu kita untuk terus maju ke hadapan. Itu motivasi pada diri ke diri. Jadi macam mana kita boleh kaitkan dengan motivasikan diri? Kita perlu banyak membaca buku-buku motivasi, sebab banyak di situ strategi ke pendekatan yang mereka boleh pandu kita supaya kita boleh membina keyakinan diri dalam membangkitkan perasaan untuk terus maju dengan cara yang betul. Okey, seterusnya berkaitan dengan empati. Emosi empati ini sangat penting dalam hidup kita sebab kita perlu memahami perasaan orang lain. Ingat, hidup macam roda kan. Apabila kita tengok rakan kita susah, kita fahami. Kalau kita fahami, kita mesti beri tindakan. Tindakan macam mana? Kalau kita tak mampu, kita berilah kata-kata semangat untuk dia terus berjuang ataupun terus berusaha. Sebab kalau kita yang contoh empati, kalau kita ada duit, kalau kita lihat orang yang kurang mampu, apa salahnya kita memberi sedikit sumbangan untuk dia menampung kehidupan dia, walaupun tidak dapat sepanjang hidup, at least pada masa itu boleh meringankan beban. Dan itu saya berkaitan dengan sumbangan. Kalau yang ada masalah, meluahkan perasaan kepada kita, kita memang empati, kita cuma boleh memberi kata-kata semangat. Jangan pula apabila orang bercerita dengan kita masalah, kita pula cerita dengan orang lain. Itu bukan empati yang betul, itu empati tidak betul. Yang betul, kita banyak
membantu mereka meringankan beban. Beban sama ada dari segi perasaan ataupun dari segi kebendaan ataupun sebagainya. Sebab itu kalau kita perasaan itu ada dalam diri pelajar sangat penting, sebab kita nak mereka memahami setiap orang ada pasang surutnya dalam hidup. Kita tidak boleh hina sebarang-barangan. Okey. Seterusnya berkaitan dengan pengurusan hubungan manusia. Sebaiknya dalam kehidupan kita, kita memerlukan orang lain. Sebab itu sebaiknya berbaik-baik dengan orang lain. Kita selalu mendengar, kita lahir orang yang sambut. Kita mati pun orang yang mengerjakan kita sampai ke kubur. Sebaiknya dalam hidup kita, kita mesti berbaik-baik dengan orang lain dan menyelesaikan konflik secara berkesan. Kita tak boleh hidup seorang diri. Sebaiknya kalau ada yang cuba untuk macam berbalah dengan kita, berkonflik dengan kita, kita sebaiknya gunakan secara profesional dalam bekerja ke, dalam keluarga ke, lebih-lebih lagi dalam adik-beradik. Okey, kita jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Sebaiknya kita uruskan hubungan sesama manusia dengan baik. Okey. Okey, setelah mengikuti huraian daripada saya berkenaan dengan aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan, diharap huraian tersebut membantu anda faham apa yang dikaitkan dengan perbezaan individu. Sama ada dalam kecerdasan tadi ataupun dalam aspek-aspek perbezaan individu, supaya anda boleh mengaitkan dengan implikasi PDP. Jadi implikasi PDP boleh kita katakan terhadap pelajar sendiri, kepada guru, kepada sekolah dan kepada kurikulum. So, bila kita sudah faham setiap perbezaan individu dalam aspek tersebut, diharap kumpulan yang membentang nanti dapat mengenal pasti apa implikasi PDP terhadap pelajar, guru, sekolah dan kurikulum yang kita boleh huraikan nanti dalam Google Meet nanti. Okey, rasanya setakat ini sahaja. Hopefully kamu faham apa perbezaan individu dalam aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan yang telah dihuraikan tadi. Rasanya setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.